Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Oh, jap, gelap ni gambar saya. Sekejap Okey, cerah sikit lah. Minta maaf ya sebab ada pertukaran tempat sikit. Sebab ada budak-budak dia bising sikit. Okey, jadi Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala. Yusof dan tuan-tuan yang saya kasihi ya. Jadi walaupun seramai mana pun kita ada, tapi insyaAllah kita teruskan kelas kita. Dan saya minta maaf lah, patutnya kelas kita ni mula pada pukul 9. Tapi saya nak kena urus anak-anak saudara yang ada di rumah ni. Jadi dia makan masa sikit, saya minta maaf banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Kak Aisyah boleh dengar suara saya dengan okey ke tak okey? Kak Aisyah, Puan Rosna, Ibu Asma, Puan Jamilah boleh dengar suara dengan baik ke? Boleh Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, boleh insyaAllah. Oh, okey. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, jadi sekarang ni insyaAllah kita sambung sikit lagi pengajian kita dalam surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf. Hari ni kita masuk kalau buku tu muka surat yang ke-200 dan bab yang ke-14 ya, bab yang ke-14. Ini saya cari dulu. Okey, baik. Surah Al-A'raf ayat yang ke-138. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini cerita tentang Nabiullah Musa Al-Kalim sallallahu alaihi wasallam. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. In qala innakum qaumun tajhalun. Biasa ni ucapan para nabi qaumun tajhalun, antaranya ucapan Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, qaumun tajhalun dalam surah An-Naml ya. Baik, kalau Nabi Saleh alaihi salam sebelum itu menyatakan kaumnya pula sebagai qaumun tuftanun, kaum yang terfitnah dengan kehebatan diri sendiri dan juga segala bentuk kemewahan yang mereka miliki ya. Okey. Ayat ini ada elok kita sama-sama tengok terjemahan dia. Terjemahan surah Al-A'raf. Okey, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah itu, lalu mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Fa'atau, mereka mendatangi ala qaumin, satu kaum ya'kufuna. Ya'kufuna ni kalau kita sebut iktikaf tu kan. Ya'kufuna ini mereka sentiasa menyembah ataupun mengabdikan diri kepada asnamin, berhala-berhala mereka. Qalu, berkatalah Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami satu Tuhan sebagaimana mereka memiliki beberapa Tuhan. Ilahan satu, kalau alihah banyak Tuhan. Qala Musa alaihi salam, innakum, sesungguhnya kamu semua, qaumun tajhalun. Okey, kaum yang jahil. Rasanya dalam surah An-Naml tu dia Nabi Lut alaihi salam dia tak sebut qaumun tajhalun, tapi dia sebut qaumun tujhalun rasanya. Okey, cuba kita lihat dia sikit ya.
qaumun tajhalun, betul, qaumun tajhalun. Bal antum qaumun tajhalun. Baik, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya. Kita tengok satu perkataan paling kurang iaitu asnamin ya, asnamin. Asnamin ni kalau dia satu ataupun mufrad dipanggil as-sanam. Sonamun. Sonamun. Bila banyak Tuhan, banyak berhala dipanggil sebagai asnamun. Satu sanamun. Jadi kalau dalam kita tengok berhala dalam Al-Quran ni dia ada dua bentuk ya. Satu dipanggil al-awsan ataupun al-wasan. Wasan dengan sonam. Jadi saya pun tidak begitu meneliti apa beza antara al-wasan ataupun al-awsan dengan sonamun ataupun al-asnam. Tapi dulu-dulu ada guru saya memaklumkan bahawasanya kalau sonamun ini, asnamun memang berhala dalam bentuk patung. Ya, berhala dalam bentuk patung itu dinamakan sebagai al-asnam. Sebagaimana yang sedang disembah oleh satu kaum yang diperhatikan oleh Bani Israel tersebut. Baik, satu. Manakala al-awsan, ia lebih kepada, dia boleh jadi juga berhala dan dia boleh jadi juga pemikiran ataupun ideologi ataupun ism yang dianuti oleh sesuatu kaum. Contohnya masyarakat itu percaya kepada kebebasan hidup antara lelaki dan juga wanita. Bahkan mereka pergi ke satu level bagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam yang dinamakan sebagai LGBT. Okay. Jadi keimanan mereka kepada LGBT itu, kalau menurut apa yang guru saya terangkan, itu dinamakan sebagai al-awsan. Tapi kalau saya silap dalam bab ini, saya minta maaf. Mungkin kita perlu dalami lagi lah kod-kod apa yang saya sampaikan ni silap ya. Minta maaf ya. Baik. Jadi satu lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang boleh kita lihat ialah ya'kufuna. Itu dalam fi'il mudhari' menunjukkan mereka sedang menyembah berhala tersebut. Dan memang itulah tabiat mereka selalu menyembah berhala-berhala itu. Jadi bayangkanlah Bani Israel ni, mereka baru sahaja diselamatkan oleh Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS daripada cengkaman kuku besi Fir'aun, Haman dan lain-lain. Tiba-tiba mereka ni boleh pula terpengaruh dengan satu kaum yang menyembah berhala dan mereka nak sembah berhala. Artinya mereka keluar daripada kehidupan menyembah berhala dalam bentuk orang, iaitu Fir'aun, kepada berhala dalam bentuk patung pula. Jadi ini menunjukkan mereka ni merupakan orang yang bermasalah daripada sudut pemikiran, mental mereka, jati diri mereka. Yang mana saya sebut dalam muka surat 201, oleh kerana Bani Israel sudah lama hidup dalam kejahilan dan menjadi hamba abdi, mereka masih tidak dapat keluar daripada kerangka pemikiran yang jahil. Meskipun Nabi Musa AS telah memerdekakan mereka daripada kuku besi Fir'aun dan membebaskan mereka daripada penyembahan Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, mereka masih menyimpan keinginan untuk menyembah berhala. Disebabkan itulah Nabi Musa AS menggelarkan mereka sebagai kaum tajhalun. Tajhalun ni fi'il mudhari', iaitu kaum yang sentiasa terperangkap dalam kejahilan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dia panggil apa ya? Ini kita panggil sifat enggan berubah. Walaupun kita sudah terangkan begini keterangan dia, tapi dia tak nak juga berubah kerana dia menganggap itu sudah lama dilakukan. Bahkan itulah aba'inal awwalin, perbuatan datuk nenek moyang kami dulu pun begitu. Dan kami pun dah bertahun-tahun beramal dengan perkara demikian. Jadi untuk mengubah perkara itu, ia amat sukar dan kalau berubah pun sekejap je. Okey. Saya buat contoh yang simple je. Ini contoh yang simple dan ia tidak melibatkan soal khurafat. Ia tidak melibatkan soal takhayulat. Ia hanya melibatkan amalan yang ni bukanlah kita nak berlebihan, tapi saya buat contoh. Okey, baik. Dalam beberapa kebelakangan ini, dalam 2-3 tahun ini,
masyarakat kita di Malaysia, terutamanya di Lembah Kelang, mula terbiasa dengan amalan membaca suratul Mulk selepas solat Isyak. Okey. Dalam bab bacaan suratul Mulk itu bukan perbincangan kita, ya, itu bukan perbincangan kita, tapi isunya ialah apabila imam membaca suratul Mulk dengan menggunakan pembesar suara, bukan sahaja menggunakan pembesar suara, bahkan dikuatkan suaranya. Sedangkan ia boleh mengganggu konsentrasi orang yang masbuk ataupun orang yang sedang mengerjakan salatul sunnah. Sedangkan asatizah dah bertahun-tahun mengajar kita bahawasanya kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang salat. Kalau masanya masa solat, tiba-tiba kita nak buat bising walaupun dengan zikir kepada Allah, selawat, istighfar, baca Quran, tak dibenarkan. Maknanya kita kena santuni orang yang sedang salat. Jadi sekarang ni lepas Isyak, masanya ialah untuk zikir dan juga solat sunat ba'diyah. Manakala suratul Mulk itu dia tambahan je. Jadi kita pun terangkanlah. Tuan-tuan dan puan-puan nak baca suratul Mulk, itu pilihan masing-masing. Tapi ceritanya ialah, apa amalan kita nak buat sekalipun, kita jangan mengganggu orang yang sedang salat. Maka baca tu, kalau nak guna pembesar suara sekalipun, jauhkan sedikit dan baca tu sekadar dengar je bagi imam, agar bolehlah makmum nak ikut bacaan imam. Ataupun senang-senang je imam baca a'udzubillah dengan suara yang kuat, kemudiannya yang lain tu bacaan sendiri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah 1-2 tempat surau yang saya tegur, saya tak alam bacaan suratul Mulk, cuma kita minta santuni orang yang nak solat sunat ataupun orang yang masbuk. Jadi malam tu, malam saya kuliah memang tak ada bacaan surah Mulk dalam suara yang kuat. Tapi bila kita datang bulan depan, ada balik orangnya itu. Artinya mereka sukar keluar daripada kerangka tersebut. Walhal kerangka membaca suratul Mulk jamaah ni ialah satu benda yang baru je wujud dalam 2-3 tahun. Tapi walaupun dia baru wujud dalam 2-3 tahun, pun sukar untuk ditinggalkan. Jadi itu contoh-contoh yang simple, tapi ia tidaklah melibatkan soal dosa dan pahala. Cuma ia melibatkan soal sesuai ataupun tidak sesuai, ataupun soal mana lebih utama dan mana yang kurang utama. Perbuatan itu dianggap sebagai menyalahi sunnatun Nabi SAW. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, satu perkara yang menarik perhatian ulama ialah perkataan lahum. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Jadi lahum ni untuk mereka. Kalau kita terjemahkan, fa'atau, mereka mendatangi satu kaum yang sedang iktikaf, maknanya memberikan fokus, beribadah, menyembah asnamin, berhala-berhala, lahum, untuk mereka. Jadi kenapa wujud perkataan lahum? Sedangkan boleh sahaja kalau kita berhenti di sini. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnam, sebagai contoh. Tapi tiba-tiba ada perkataan lahum. Jadi lahum tu apa maksudnya? Yang mana kalau kita terjemahkan secara literal, lahum tu untuk mereka. Maka kata ada seorang ulama tu, Ibn Kamal Bashar, dalam tafsir beliau, fungsi lahum tu menunjukkan berhala itu memang dikuasai oleh mereka, bukannya berhala yang menguasai mereka. Secara tidak langsung, mana-mana orang yang menyembah berhala, mereka orang yang teramat jahil lantaran mereka menyembah berhala yang dikuasai oleh mereka. Lahum ni untuk mereka, maknanya mereka yang menguasai berhala tersebut. Berhala itu dibuat daripada batu. Siapa yang ukir batu tersebut menjadi patung? Mereka. Ya. Bahkan setelah berhala tu, kalau dah ada tangan dua sebagai contoh, mereka juga boleh mematahkan, menghancurkan tangan Tuhan mereka tu dan dibentuk tangan yang baru. Bahkan mereka boleh pula mengukir senjata diletakkan pada berhala mereka. Bahkan mereka boleh ukir pula, kalau mata Tuhan kita berapa cantik, mereka boleh ukir bagi cantik balik.
Jadi berhala itu memang ternyata dikuasai oleh mereka. Mereka yang berkuasa terhadap berhala tersebut. Tapi dalam keadaan mereka berkuasa terhadap berhala itu, bukan berhala yang berkuasa ke atas mereka, tapi anehnya mereka menyembah berhala yang dikuasai oleh mereka. Berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu menjadi sembahan mereka dan dianggap sebagai Tuhan. Itu yang aneh. Sedangkan dalam ayat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla memberikan dua sifat kepada berhala. Satu, amwatun. Yang kedua, ghairu ahya. Amwatun ni mati. Okey, itu pun semua boleh mati nanti. Tapi mereka bukan sekadar mati, bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan amwatun ghairu ahya. Bahkan mereka tak hidup pun, tak pernah pun merasai nyawa. Dan di situ kalau kita fikir amwatun ghairu ahya, kita tengok sama-sama ayat yang mana tu. Amwatun ghairu ahya. Ya. Amwatun ghairu ahya. Okey. Amwatun ghairu ahya ayat 21 suratul Nahl. Okey, tengok ayat dia. Amwatun ghairu ahya. Patutnya dia ada dua perkataan di situ. Amwatun satu, ghairu ahya satu. Jadi logiknya kalau dia ada dua cerita, dua perkataan, kita sebut amwatu wa ghairu ahya. Wa tu dan yang memisahkan antara amwatun dengan ghairu ahya adanya wa. Amwatun wa ghairu ahya. Tapi Allah Ta'ala tidak menetapkan wa di situ. Kata ulama tafsir, mana-mana benda yang dia dua perkara atau tiga perkara yang tidak ada wa menunjukkan ia benda yang sifat yang ada sekali pada benda tu dan tidak terpisah. Mereka memang amwat, dalam masa yang sama berhala itu memang tak pernah hidup pun. Dia dua nilai yang memang wujud sekaligus. Macam kita sebut Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar. Okey, jom kita tengoklah. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan betul-betul nampak apa yang kita bincangkan ini dalam suratul Fatah. Okey. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ataupun sekarang, mereka amat-amat keras terhadap orang kafir yang amat-amat jahat. Ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang antara mereka. Ia dua nilai yang berbeza. Asyidda'u 'alal kuffar satu nilai, ruhama'u bainahum satu nilai. Yang sepatutnya kedua-dua nilai ini logiknya dipisahkan dengan wa. Asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum, mereka benar-benar keras terhadap orang kafir yang benar-benar jahat. Wa dan ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sesama mereka. Tapi sekarang tidak ada wa. Kenapa tidak ada wa? Kerana menunjukkan orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti memiliki kedua-dua sifat ini, yang mana kedua-dua sifat ini tidak terpisah pun antara satu sama lain, tidak perlu dipisahkan pun dengan perkataan wa. Ia merupakan benda yang bersekali. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama juga dengan berhala tadi, dia mati dan tak pernah hidup. Ia benda yang sekali. Mati satu level. Tapi yang lebih teruk lagi, bukan sekadar dia mati, kaku, jumuk, tak bergerak, jamat, tak bergerak, ghairu ahya, bahkan tak pernah merasai kehidupan. Jadi macam mana mereka boleh menyembah berhala yang memang dikuasai oleh mereka? Itu menggambarkan mereka tajahadun, sentiasa berada dalam keadaan jahil. Baik, itu satu. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula muka ayat 154 ya. Yang mana dalam buku tu tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 202. 202. Okay, yang buku ni buku Tasydid dalam Al-Quran ni ialah buku yang ringkas ya, bukan dia buku yang panjang mengemukakan pelbagai tafsir.
memang ditulis dengan mengambil kira, kita nak sekadar kongsi 1-2 poin dan kemudiannya orang boleh habis baca buku ni dalam tempoh yang sekejap. Jadi kita tak nak bincang benda yang terlalu banyak-banyak tu. Okay, dalam keterangan ni kita ceritalah. Okay. Ayat 154, walamma, dan tak kala kata telah mendiamkan Musa, daripada Musa, al-ghadabu, perasaan marah, akhazal alwah, Nabi Musa pun mengambil semula lauh kitabut Taurah yang diletakkannya pada peringkat awal tadi. Jadi bila dia turun dari Bukit Saina, baginda melihat kaum baginda sedang menyembah berhala, baginda pun letak kitabut Taurah dan baginda pun marah kepada, macam ada sedikit marah kepada Nabi Harun alaihissalam. Kemudian ada dialog dengan kaum-kaum baginda, dan apabila perasaan marah itu dah mula diam, baginda pun ambil semula lauh yang diletakkan tadi. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, dan dalam lauh tadi adanya petunjuk dan juga rahmat kepada mana-mana orang yang takut kepada Tuhan mereka. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahmat Allah sekalian, kita tengok dulu satu perkataan je sebelum kita melihat kepada mesej yang disampaikan mengawal perasaan marah. Marah dalam Al-Quran ni paling kurang ada dua. Paling kurang lah, saya tak kata mesti dua. Nak kena tengok lagi, ada lagi tak perasaan marah lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Satu namanya Al-Ghadab. Al-Ghadab. Yang keduanya namanya Al-Ghaiz. Al-Ghaiz. Contoh Al-Ghaiz ini boleh dilihat paling kurang dalam dua surah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni pula. Satu surah Ali Imran dan satu lagi dalam surah Al-Mulk. Okey, sini. Dalam surah Al-Mulk ni ramai yang kita dah hafal. Allah Azza wa Jalla menyatakan takadu tamayyazu minal ghayr. Neraka itu hampir-hampir pecah retak disebabkan perasaan marah al-ghayr. Kemudiannya dalam surah Ali Imran pun ada, itu dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum tu. Okey, jadi antara ciri orang beriman ni macam mana? Wal kaziminal ghayr, orang yang menahan perasaan marahnya. Jadi kazimin tu macam nama Ustaz Kazim tu lah. Kazim. Kazim tu artinya orang yang menahan marah. Jadi dia bukan Kazim. Zai. Tidak, bukan Zai. Tapi Za. Jadi Za ni dia, kalau ikut sebutannya, lidah kena keluar sedikit. Za. Wal kaziminal ghayza. Jadi payahnya sikit. Jadi kalau nama orang tu kita sekadar panggil Kazim. Tapi betulnya Kazim. Baik. Jadi al-ghaiz ini perasaan marah. Al-mulk pun takadu tamayyazu minal ghaiz pun perasaan marah. Al-ghadab yang paling famous lah. Kan ada hadis la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Jadi sekarang ni saya sekadar nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa beza antara al-ghadab dengan al-ghaiz. Ini cerita mudah ya. Ini cerita tak nak belik kitab. Ini cerita kita tak nak belik kitab, kita sekadar nak cari je mana-mana laman web yang diiktiraf, yang ilmiah. Okay. Apa beza antara al-ghaiz dengan al-ghadab? Okay. Jadi kalau ikut Abu Hilal Al-Askari, okay, saya ada kitab beliau. Abu Hilal Al-Askari ni pengarang kitab Al-Furuqul Lughawiyah, perbezaan dalam bahasa. Okey. Jadi kalau disebut apa beza antara al-ghadab dengan al-ghaiz, jadi kata dia kalau mana ya? Kalau al-ghadab ni iradatiz darar lil maghdubi alaihim. Ghadab ini boleh menimbulkan mudarat kepada orang yang dia marahi itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya golongan yang Tuhan benci marah terhadap mereka. Okey. Jadi al-ghadab ini ialah
kemarahan yang boleh menyebabkan kita menimbulkan mudarat kepada orang lain. Manakala al-ghaib ini dia lebih kepada marah macam tu je lah. Dia rasa geram, dia rasa marah. Begitu. Okey, baik. Itu salah satu pendapat ulama lah dalam membezakan antara al-ghadab dengan al-ghaib. Tanpa menafikan ada pendapat yang lain. Itu baru pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hilal Al-Askari. Okey. Tapi ada sebahagian ulama yang menyatakan apa beza antara al-ghadab dengan al-ghaib ini? Kalau al-ghadab ni marah, kalau al-ghaib ini kemarahan yang memuncak. Memang betul-betul marah. Jadi kalau betul-betul marah tu, kita tengok dalam surah ini, surah Al-Mulk, takadu tamayyazu, takadu ni hampir-hampir, tamayyazu, neraka jahanam pecah-pecah retak, minal ghaib, kerana perasaan marah yang memuncak. Sampai nak pecah neraka dibuatnya. Na'udzubillah min zalik, Allah majidna minan nar. Sama juga dengan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, antaranya ialah wal kaziminal ghaib, menahan perasaan benar-benar marah. Kalaulah orang bertakwa itu sekadar mengawal perasaan marah biasa, itu biasa. Kita semua boleh menahan perasaan marah yang biasa-biasa. Tapi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yang disediakan syurga seluas langit dan bumi ini, mereka kalau mereka betul-betul marah pun, mereka boleh menahan perasaan marah yang memuncak tersebut. Jadi adalah ulama yang berpandangan demikian. Baik. Jadi Nabi Musa ni al-ghadab. Dia marah. Tapi marah dia tu belum lagi sampai marah yang memuncak. Ya, belum sampai marah yang memuncak, dia boleh kawal lagi. Apalagi semasa Nabi Musa AS duduk di Bukit Sainab pun, Allah Azza wa Jalla memang dah sebut dah bahawa kami telah menguji kaummu dalam surah Taha, mereka telah menyembah berhala. Jadi Nabi Musa AS dah dapat maklumat daripada Allah Azza wa Jalla, kaumnya telah curang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila dia turun tu, dia sudah ada persediaan menghadapi kaumnya yang derhaka kepada Allah. Itu dalam surah Taha dia disebutkan. Okay, sebagai memuaskan keinginan ilmu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jom kita lihat dalam surah Taha tu. Okay. Di sini. فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah menguji kaummu setelah kedatanganmu ke Tur Saina dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Okey. Jadi di sini itu kata marah. Persoalan yang timbul ialah kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan sakata. Walamma sakata, dan mendiamkan. Sakata ni diam. Dan apabila Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendiamkan perasaan marahnya. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut walamma zahaba an Musa al-ghadabu, dan apabila Nabi Musa alaihi salam membuang perasaan marahnya. Kenapa dia tak kata membuang perasaan marah? Okay, satu. Ataupun kan dalam surah Ali Imran tadi, ciri orang yang bertakwa ialah wal kaziminal ghaidha, orang yang menahan marah. Mengapa tak digunakan walamma kazama an Musal ghadabu akhadhal alwah? Jadi mengapa perkataan zahaba tak digunakan? Artinya menghapuskan perasaan marah, menyahkan perasaan marah. Ataupun mengapa tidak digunakan perkataan kazama, menahan perasaan marah? Mengapa digunakan perkataan sakata, mendiamkan? Maka jawapan di sini yang diberikan oleh ulama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, marah ni dia ada dua jenis, ya. Itu kena faham dulu. Marah ada dua jenis. Jom saya tulis di ruangan chat yang ada ni. Marah ada dua jenis. Satu, marah yang dipanggil sebagai marah mazmumah, marah yang tak elok. Itu sifat pandai sembarangan, marah-marah yang bukan-bukan itulah. Satu lagi, marah mahmudah. Yakni kita marah kerana Allah Azza wa Jalla. Kita marah tak dengan orang yang melakukan maksiat, menyokong LGBT sebagai contoh, dia marah.
Marah itu dapat pahala tak? Ya, marah kalau kerana Allah Azza wa Jalla dapat pahala. Kalau kita benci kerana Allah pun itu dapat pahala. Kerana Nabi SAW menyatakan, awsaku ural iman, benda yang menguatkan keimanan kita ni, puncak keimanan kita apa dia? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah. Dan perkataan benci itu dia ada persamaan dengan marah. Cuba saya tulis di ruangan chat tu, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok apa dia dengan huruf yang sama je. Bughdu ba ghain dot. Ghadabu ghain dot ba. Sama je. Cumanya kalau benci ba tu di depan, al-bughdu. Kalau marah ba tu di belakang, al-ghadabu. Okey, baik. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita faham marah tu ada dua jenis. Marah Nabi Musa AS ni kategori mana? Marah mahmudah. Marah yang terpuji. Okey. Jadi marah yang terpuji ni memang kena marahlah sebab kaumnya derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan kesyirikan. Kalau kita kata walamma dhahaba an Musa al-ghadabu, dan apabila Nabi Musa alaihissalam menyahkan perasaan marahnya, menyahkan ataupun menghapuskan, artinya dah tak ada perasaan marah dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Adakah itu satu benda yang elok? Jawapannya tidak. Itu bukan satu akhlak yang baik. Kerana akhlak yang baik, kita marah kerana Allah Azza wa Jalla. Satu. Jadi zahabah tak wajar digunakan. Kalau kazama menahan. Okey, menahan. Jadi menahan ni macam okey juga menahan. Yang tadi sakata. Okey. Tahan tadi memang kita tak marah dah. Kita tahan, kita memang tak nak marah dah. Tapi ia lebih sesuai lagi kalau kita guna sakata. Jadi Nabi Musa alaihissalam ni dia marah, dia memang geram, dia memang geram dengan tindakan kaum dia, tapi dia hanya mendiamkan perasaan marahnya, artinya dia tak tunjuk perasaan marahnya. Itu lebih deep dalam ayat ini dibandingkan dengan kazama. Kazama tu nampak okey dah, cantik dah, menahan. Tapi lebih deep lagi, maklumat yang mahu disampaikan oleh Allah, bukan isu menahan lagi, tapi isu yang lebih besar, lebih mendalam lagi ialah dia mendiamkan perasaan marah. Baginda alaihi salam tidak mempamerkan rasa marahnya. Kerana apa? Kerana Nabi Musa alaihi salam mahu menyelesaikan masalah tersebut. Dan masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan hanya marah-marah. Sebab itu dalam ayat seterusnya kita jumpa waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Sebenarnya ayat itu sebelum, cerita sebelum. Tapi kita nak ambil pengajaran daripada sudut Quran ya. Ini dari sudut Quran, Nabi Musa alaihissalam memilih 70 pemuda untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya 70 pemuda ni naik ke atas bukit Sinai, kemudian barulah berlakunya peristiwa apa namanya, menyembah patung anak lembu tu. Tapi pengajaran kita nak ambil ialah ayat Quran tu didatang kemudian. Pada ceritanya kita sebelum. Seakan-akan Al-Quran nak cerita pada kita banyak hikmah. Antaranya inilah pengajaran yang perlu kita ambil. Jangan kita sekadar marah tapi tidak mengambil jalan penyelesaian. Ambillah jalan penyelesaian seperti contoh, didiklah beberapa orang yang terpilih kalangan mereka agar kalangan mereka inilah yang boleh menjadi ejen perubah kepada kaumnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi kalau marah saja tak ambil tindakan, tak jadi. Saya masih ingat sampai sekarang. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada dengar ikut ceritanya, cerita tentang seorang doktor yang berjaya dan beliau juga usahawan. Beliau dah ada 4 klinik kot. Saya pun tak ingat dah. Saya tak ingat dah, tapi beliau ni bukan sekadar doktor, bahkan beliau ni usahawan ya. Okey, jadi ceritanya macam mana? Kata dia, ayah dia ni orang berniaga. Dan dia ni minat berniaga sampaikan bila dia masuk ke sekolah asrama, dia jual rokok. Dia tak isap rokok tapi dia jadi ejen jual rokok. Akhirnya ditangkap oleh cikgu dan kemudiannya report pada ayah dan dia cerita macam mana tindakan ayah dia. Ayah dia bila bawa ambil dia ni, dia bawa balik ke rumah ni, dia dah memang cuak, takut, gelabah, cemas, tak tahulah nak cerita macam mana. Kemudiannya dalam perjalanan tu tiba-tiba ayah dia panggil. Dia pun takutlah jawab panggilan ayah dia. Dan ayah dia tanya, macam mana berniaga, okey tak okey?
dengan suara yang macam geram je kan. Dia kata adalah sikit-sikit untung dia kata. Habis tu kalau tak untung sikit je buat apa meniaga. Dia terkejut, ayah dia tak marah dia rupa-rupanya. Dan ayah dia bukan anti rokok. Dan pastilah ayahnya anti rokok. Dan masa sama dia pun tak serokok, dia ejen je. Lepas tu ayah dia pun mulalah bercerita tentang pengalaman berniaga. Dia pun ceritalah pasal berniaga ni macam mana, sampailah ke rumah. Dan bila sampai di rumah, ayah dia pun kata, ayah tak kisah kau nak berniaga apa pun, tapi jangan rokok je. Okey, jadi dia pun ambil pengajaran. Ayah dia tidak menghalang dia berniaga dan ayah dia memang marah tapi ayahnya mendiamkan perasaan marah tersebut. Ayah dia pergi ke arah solution. Ayahnya tahu dia minat berniaga, sekarang ni ubahkan hala tujuan anaknya daripada berniaga benda tak elok kepada berniaga benda lain. Dan dia pun mulakan perniagaan yang kedua. Perniagaan kedua pun perniagaan yang tak elok juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Iaitu dia mula berniaga menjadi ejen kepada budak-budak asrama yang bercinta. Jadi so dia beli 2 handset. Masa tu orang tak ada handset lagi. Dia dah ada handset dah beli. Satu dia pegang bagi lelaki. Dan satu lagi dia bagi pada ejen dia yang perempuan ni. Pelajar perempuan. Nanti kalau ada A ni nak sembang dengan si B tu. Okey. Ejen akan bagi dia pada si B. Okey. Jadi itulah. Dia pula jadi macam tu. Pun benda tak elok. Tapi dia nak cerita macam mana dia ni berniaga. Dan ayah dia tadi mengambil cara tak perlu marah anak-anak tapi dorongkan anak-anak ke jalan yang betul. Dan saya tahu, saya yakin ayah dia kalau dengar cerita dia jadi ejen kepada budak-budak yang bercinta ni pun, ayah dia akan marah. Tapi cerita pendekatan ayah dia tu tidak terus marah tapi ayah hanya mendorongkan ke jalan yang betul. Akhirnya dia menjadi peniaga yang berjaya. Okey. Jadi lama dulu juga saya ingat satu cerita orang putih rasanya. Anak dia ni bercinta dengan seorang lelaki dan ayah dia tahu lelaki ni bukan lelaki yang baik dan ayah dia cuba halang tapi anaknya tak nak. Ayah dia fikir macam mana lah nak betulkan anak dia ni. Anak dia dah kemaruk cinta. Cinta itu memang membutakan dan anak dia tak peduli dah. Segala benda buruk yang ada pada lelaki tu semuanya ditepis ya. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah tidak menguji kita dengan perkara demikian. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayah dia pun kata tak apalah. Ayah dia tak boleh nak halang dah, tapi ayah dia nak buktikan bahawa sebenarnya cinta itu memang buta. Cinta itu boleh merosakkan mata hati. Maka ayah dia pun bagi masa lagi dan ayah dia kata cubalah kalau awak tak percaya juga, pergilah jumpa dengan dia berdua-duaan. Dan bila anak dia pun sahut cabaran ayah dia. Pergi jumpa lelaki itu di rumah ke di mana, hanya berdua. Dan ketika itulah lelaki itu cuba buat benda tak elok pada dia dan dia pun mula takut dan melarikan diri. Dan di situlah dia pun mula jumpa ayah dia menyerah diri pada ayah dia kata betul kata ayah, lelaki itu memang tak elok pun sebenarnya. Dan ayah dia bersyukur kerana tapi ayah dia dah bersedia dah. Kan ayah dia tak apa persediaan bila anak dia pergi tu, dah bersedia dah. Tapi ceritanya macam mana ayah dia tidak terus menutup pintu tapi cuba buka pintu yang lain supaya anaknya belajar sendiri daripada pengalaman. Dan inilah yang dilakukan pun oleh Nabi Yaqub AS yang terkenal dengan ucapan fasabrun jamil, fasabrun jamil. Akhirnya Nabi Yaqub AS memberikan ruang yang begitu lama kepada anak-anaknya sampailah anaknya sendiri yang melakukan perubahan, sedar akan kesilapan yang dilakukan. Baik. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada sebarang soalan boleh terus ajukan. Bagi siapa yang ada buku, boleh muka surat 204 ya. Okay. Saya lupa pula nak ucap selamat menyambut Ramadan, Ramadan pula Muharram kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Oh rupanya kawan saya Fadilah pun ada sekali. Ahlan. Baik, sekarang ni kita tengok pula pada ayat 176 ya. 176, ini cerita tentang anjing. Dan ini ayat yang masyhur lah dalam yang ramai orang tahu. Okey, ayatnya berbunyi, dia kena baca watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka Muhammad kabar berita seorang yang kami berikan kepadanya pengetahuan tentang ayat-ayat kami. Kemudian
ia menjadikan dirinya terkeluar daripada mematuhi Allah Azza wa Jal, lalu ia diikuti oleh syaitan, syaitan menggoda dia, maka jadilah dia kalangan orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, nescaya kami akan tinggikan kedudukannya disebabkan ia mengamalkan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi dia bermati-matian cenderung kepada kehidupan dunia dan benar-benar mengikut nafsunya. Famataluhu kamasalil kalb. Perumpamaannya seumpama anjing. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas. Yang mana kalau kamu menghalau anjing itu, ia termengah-mengah menjelitkan lidahnya. Dan kalau kamu biarkan dia pun, ia tetap termengah-mengah menjelitkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Demikianlah perumpamaan bagi kaum yang benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka sampaikanlah kisah ini agar mereka benar-benar sentiasa berfikir. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, orang macam-macamlah ceritanya. Ada yang biasanya ulama kata ini cerita tentang seorang yang ilmunya doanya mustajab oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang berilmu tinggi yang namanya Bal'am bin Ba'ura, tapi akhirnya dia telah buat jahat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau ikut Allah, Allah boleh tinggikan kedudukan dia kerana dia ada pengetahuan tentang ayat-ayat Allah. Tapi dia lebih mahukan kehidupan dunia. Jadi dia ni umpama dengan anjing. Apa keterangannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Okey, keterangannya di sini saya sebut, saya baca apa yang dalam buku. Ada orang yang berpeluang untuk menduduki makam yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun akhirnya memilih kehidupan dunia yang bersifat sementara dan tiada nilai yang harus dibanggakan. Itu kata Syekh Nasiruddin As-Sa'di di dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman. Taisirul Karimir Rahman. Baik. Itu satu. Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, akhirnya orang seperti itu diibaratkan anjing yang menjelitkan lidahnya pada setiap masa. Kata Sayyid Muhammad Tantawi di dalam tafsirul Wasit, anjing ini memang sentiasa menjelirkan lidah. Dipanggil, lidahnya terjelir. Dihalau pun sama. Orang yang kemarut dan rakuskan dunia, apabila diberikan nasihat, mereka enggan mendengarnya. Apabila dibiarkan, mereka semakin rakuskan dunia. Itu maksud dia. Apa maksud kalau kita halau dia, dia jelir lidah. Kalau kita biar pun, dia jelir lidah. Artinya, kalau kita bagi nasihat pun macam itulah juga dia. Tak nak makan juga nasihat kita ni. Dan kalau kita biar, macam tu juga. Kalau kita biar makin teruk. Kalau kita nasihat pun teruk juga, dia tak nak dengar. Okey, sehubungan itu amat penting bagi orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya dan jangan tenggelam dengan kemampuan ilmunya sehingga dia buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Dan memang betul pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebahagian daripada orang yang melakukan kejahatan ni akhirnya ialah orang-orang yang berilmu. Itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Ali Imran. Maka nabi basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak patut bagi mana-mana orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia Alkitab, kebijaksanaan dan juga an-nubuwah. Tsumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian setelah dia mendapat ketiga-tiga nikmat daripada Allah Azza wa Jalla tadi, dia pun isytihar kepada orang ramai, hendaklah kamu ikut aku. Sembah aku. Maknanya ikut aku, ikut cara aku berfikir, ikut fatwa aku, ikut buah idea aku ni. Tak payah ikut orang lain. Sepatutnya kata Allah Azza wa Jalla, walakin kunu rabbaniyin. Sepatutnya mereka menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, dipanggil sebagai Rabbani. Okey, jadi itu yang berlaku. Tapi akhirnya, kalau betullah cerita ini tentang Bal'am bin Ba'ura,
Jadi ternyatalah dia ni merupakan orang yang sombong dengan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh dia. Okay, jom kita tengok tafsir sikit ya. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar kita puas hati tengok sendiri apa keterangan ulama tentang perkara ini. Dalamnya ada pelbagai tafsir yang boleh kita lihat. Antaranya kita lihat tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir. Kata ada ulama antaranya yang disebutkan Ibn Mas'ud sebut huwa rajulun min bani Israel yuqalu lahu Bal'am bin Abir kot. Okey. Namanya ialah Bal'am bin Abir. Okey. Tapi maknanya dia macam-macam lah. Ada yang kata Bal'am bin Abir, ada kata namanya Saifi bin Ar-Rahib, ada yang kata namanya lagi apa ya? Kita tengok sini pula. Kalau dalam tafsir At-Tabari contohnya. Ini Al-Qurtubi. Al-Qurtubi kata orang itu ialah kalangan Bani Israel Bal'am bin Ba'ura. Yang paling famous lah Bal'am bin Ba'ura. Orang yang kononnya doanya mustajab, dia memang ada ilmu yang tinggi. Ada kata namanya wa yuqalu Na'im. Orang panggil dia Na'im. Jadi macam-macam lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu tuan-tuan dan puan-puan boleh type Google je, tulis di dalam bahasa Melayu. InsyaAllah kita jumpalah cerita tentang Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Ada tak kalau dalam bahasa Melayu ni? Nak kena tengok juga sumber mana yang okey, sumber mana yang tak okey. Kalau sumber yang tak okey ni kita tinggalkanlah. Mana ada tak sumber yang okey di sini. Entahlah mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi bolehlah nak baca mana-mana sekadar nak tengok. Ataupun carilah mana-mana pun. Sebab saya biasa cari dalam bahasa Arab punya. Okey. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok sikit lagi. Allah Azza wa Jalla sebut dalam ayat 180. Ini kita nak habiskan dalam surah Al-A'raf, 2 ayat yang terakhir. Dalam 180 tu Allah Ta'ala sebut walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Azza wa Jalla tu ada nama-nama yang indah, maka serulah Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan pulaulah mana-mana orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa yang sama menggunakan nama-namanya. Okey. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan mendapat pembalasan di sebalik perbuatan mereka. Jadi sekarang ni Allah Taala minta kita apa dia? Walillahil asmaul husna. Allah Taala ni ada nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah Taala yang indah tersebut. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keampunan kepada kita, maka nama yang boleh digunakan apa dia? Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang paling pengasih dalam sekian orang yang mengasihi. Ya Ghafur, Ya Rahim, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, wahai Tuhan yang Maha Belas Kasihan. Contohnya itulah nama-nama yang sesuai. Kalau kita doa supaya Allah Ta'ala mudahkan membuka kita daripada pintu-pintu kemelut dalam hidup kita ni, pening kepala dah ni, maka mungkin nama yang boleh digunakan ialah Ya Fattah, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Alim. Contohnya, wahai Tuhan yang Maha Pembuka, Ya Fattah, bukalah segala kemelut kami ini. Kemudian kita baca Ya Alim ke, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, yang mengetahui isi hati kami yang bersedih sekarang ni. Hapuskanlah gundah gulana yang ada dalam hati kami, contohnya. Okey. Dan antara nama yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla ialah Ya Hayyu Ya Qayyum, yang disebutkan dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Yang disebutkan dalam ayat kedua surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Yang disebutkan dalam surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man iftara. Jadi al-hayyul qayyum. Jadi itu pun antara nama yang Allah Taala suka. Juga kata Nabi SAW, Alidhu biyadzal jalali wal ikram,
biasakan lidah kita dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram. Kemudiannya doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapat kebaikan-kebaikan tersebut. Begitu. Maknanya serulah Allah dengan nama-namanya. Jadi itulah kita nak kena biasakan diri. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya. Okey, baik. Dan yang terakhir pada hari ini, kita lihat pada ayat 199. Hujung dah. Surah ini pun 206. Okey. 199 ni Allah Ta'ala kata, khuzil afwa. Terimalah apa yang kamu mudah lakukan. Wa'mur bil urfi. Suruhlah orang melakukan kebaikan, benda yang ma'ruf. Wa'a'rid anil jahilin. Dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Okey, apa ceritanya? Kata Al-Qurtubi, ayat yang mengandungi 3 perintah ini mengandungi kaedah-kaedah syariat berkenaan perintah-perintah dan larangan-larangan. Okay, satu. Apa pula kata Syekh Said Tantawi dan juga Syekh Nasir Al-Sa'di? Ayat sependek ini merangkumi nilai-nilai terpenting dalam akhlak kemanusiaan. Okey, antara tafsiran ulama terhadap khuzil afwa, apa dia? Iaitu mudahkanlah urusan manusia dan usah bebankan mereka. Bayangkanlah kalau pemimpin pegang betul-betul 3 poin ini, tambah-tambah sekarang ni di musim pilihan raya ya. Nanti pegang, tak kira lah, saya tak nak cerita pasal politik. Tapi secara umumnya, mana-mana pemimpin tanpa mengira parti. Sama ada partinya nama PH Pakatan Harapan, ataupun PN namanya Perikatan Nasional. Ya, kalau saya sendirilah, saya mengambil pendekatan sesiapa sahaja menjadi pemimpin, alaina sam'u wa ta'ah. Kita akan dengar, kita akan taat bagaimana bukan dalam perkara maksiat. Untuk burukkan pemimpin, na'udzubillah min zalik. Untuk mendoakan pemimpin tanpa mengira parti, ya. Walaupun kita ada keinginan, kita ada buat pastilah. Sesiapa saja ada sokongan, sama ada saya menyokong, maaf ya saya sebut direct di sini, sama ada saya menyokong PH ataupun saya menyokong PN. Tapi kalaulah parti lawan saya yang naik jadi pemimpin, kalaulah orang yang saya tak favor jadi Perdana Menteri, tetap saya akan doakan dan sekali-kali saya tidak akan burukkan dia. Itu pendekatan memburukkan pemimpin itu ahli politik. Tapi orang yang mengikut jalur sunnatun Nabi SAW, tambah-tambah orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu, kita akan mengasihi mana-mana pemimpin dan mendoakan kebaikan buat mereka. Yang mana kalau mereka baik, baiklah seluruh masyarakat. Kalau mereka buruk, buruklah masyarakat. Dan kita kena pegang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang mendoakan rakyatnya dan rakyat mendoakan pemimpin tersebut. Seburuk-buruk pemimpin ialah pemimpin yang menyumpah seranah rakyatnya. Dalam masa yang sama, rakyatnya pun menyumpah seranah pemimpin. Jadi saya nak ambil, saya sebagai rakyat. Sama ada pemimpin cakap benda tak elok atau pemimpin mendoakan kita, itu cerita pemimpin. Tapi saya nak jadi rakyat yang terbaik, iaitu sentiasa mendoakan kebaikan buat pemimpin dan juga negara. Baik. Jadi khuzil afwa ni kalau pemimpin faham betul, khuzil afwa bukannya memberikan kemaafan, tapi mudahkan urusan manusia, jangan bebankan mereka. Kalau betul-betul ambil ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masya-Allah, negara kita boleh menjadi negara yang berjaya. Dalam masa sama, bukan pemimpin sahaja, bahkan rakyat pun. Macam saya pun ambil pendekatan, saya tidak akan susahkan kerajaan. Kerajaan, tanpa mengira mana-mana orang pun dah berusaha untuk rakyat, jadi seboleh mungkin saya tak nak ambil kesempatan ke atas kerajaan. Misalnya, saya minta maaf ya, ini cerita peribadi saya. Apabila dalam tahun, berapa tahun lepas ya, yang banjir besar sampai Shah Alam, hampir semua tenggelam tu, rumah saya pun antara mangsa, dan masa tu, Kerajaan Selangor serta Kerajaan Persekutuan nak bagi bantuan. Kerajaan Selangor nak bagi berapa ribu, 2-3 ribu. Kerajaan Persekutuan pun bagi dalam 1,000 rasanya. Mana banyaklah boleh masuk dalam 3-4 ribu. Saya ambil pendekatan, saya langsung tak minta bantuan daripada kerajaan. Kerana saya tak nak susahkan kerajaan, walaupun orang boleh cerita pada saya bahawa saya layak mendapat bantuan tersebut. Itu tanggungjawab kerajaan. Betul. Itu tanggungjawab kerajaan. Tapi saya pun mesti ada tanggungjawab terhadap kerajaan
saya nak bantu dengan cara saya tidak akan minta bantuan. Lagipun benda-benda yang dah lepas, rak buku saya yang 6, semua kena buang. Beberapa buat barang lagi kena buang. Benda itu biarkan ia berlalu. Saya nak mulakan satu kehidupan yang baru. Dan saya tak kisah pun benda-benda itu saya anggap pun sebagai satu kerugian. Ia hanya proses pencucian semata-mata. Jadi itu usaha kita untuk berbakti pada kerajaan itu macam mana? Khuzil afwa, mudahkan urusan pemimpin dan jangan bebankan mereka dengan permintaan kita yang bukan-bukan. Sama juga dengan pemimpin, mudahkan urusan rakyat dan jangan bebankan rakyat dengan benda yang bukan-bukan. Itu konsep kita ya. Dan kemudiannya kita minta, kita suruh perkara yang makruf dan kita mencegah daripada perkara yang mungkar. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saya sebutkan pada penghujung ayat ini, apabila pemimpin berpegang dengan ayat ini. Dengan ayat tadi, antara tafsiran ulama terhadap perintah khuzil afwa ialah mudahkan urusan manusia dan usah bebankan mereka. Kita mesti ada kemahiran untuk memahami tabiat manusia dan mempermudahkan mereka serta berlembut dengan mereka. Itu kata Syekh Nasir Al-Sindi. Apabila pemimpin berpegang dengan ayat ini, maka mereka akan menguasai tampuk pemerintahan mereka dan akan sukar digugat oleh sesiapa pun. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa pergi buat haji tahun lepas. Seboleh mungkin kita nak ikut cara sunnatun Nabi SAW. Tapi akhirnya saya berperang dengan perasaan. Adakah saya nak mengikut sunnatun Nabi daripada sudut amal praktikal? Contohnya, lepas kita melontar di Mina kali pertama, kita pun di Jamrah kali yang pertama, sebaik-baiknya kita balik ke Mekah untuk melakukan tawaf, kemudian patah balik ke Mina. Jadi perasaan sayanya, ya, saya mesti buat demikian. Tapi, dah keluar arahan di peringkat kerajaan Saudi dan digazetkan kepada semua ni, mana-mana yang datang haji ke Mekah ni, tidak dibenarkan untuk balik ke Mekah tahun lepas. Apalagi tahun lepas ni, dia jemaah haji tak ramai, dalam 1 juta lebih je, alhamdulillah. Tak dibenarkan balik. Walaupun ada yang balik curi-curi dan lepas pun. Tapi saya pun berperang perasaan, mana satu saya nak. Adakah saya balik je mengikut sunnah Nabi secara praktikal, ataupun saya tak balik mengikut keputusan ulil amri. Maka saya pun mengikut keputusan ulil amri. Kerana apa? Al-Quran sebut khuzil afwa, mudahkan urusan pemimpin. Jangan biarkan pemimpin pening kepala dengan kita. Jangan biarkan orang yang jaga kita bawa haji ni pening kepala dengan kita. Dengan kita ni macam-macam. Mudahkan. Dan kita pun kena faham sunnah Nabi SAW ni luas. Antaranya Nabi kata, kamu kena ikut pemimpin. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka itu pun sunnah. Maka saya mengambil sunnah Nabi SAW dalam konteks mentaati pemimpin, bukannya dalam konteks amal yang praktikal. Dalam konteks khuzil afwa, mudahkan urusan. Allah Alam, jadi sini kita berhenti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga Allah memberkati kita semua. Terima kasih banyak pada yang hadir. Cik Yusuf, jazakumullah khairah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.